Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama dengan saya lagi, Da'i Hilman dalam Tanyalah Ustaz. Titipan doa, biar tahu jangan keliru. Apa khabar semua sahabat-sahabat penonton di rumah? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesihatan, dan juga saya doakan semua yang menonton pada pagi ini dimewahkan rezeki, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini, sedar tak sedar, kita dah 26 Ramadan bersamaan dengan 19 Mei 2020 hari Ahad. Jadi sahabat penonton semua, kita dalam kehidupan kita ni, kita lihat masa tu makin lama makin laju. Minta maaf, bukan hari Ahad, hari ni Selasa. Jadi dalam kehidupan kita ni makin lama makin laju. Mana kata jangan kita rugikan masa kita yang ada ni, insya-Allah. Jadi sahabat penonton, hari ini sebelum kita mula, kita nak lihat dulu infografik mengenai status terkini COVID-19, insya-Allah. Jadi kes baru ada 47 dan kes sembuh 44 dan kes kematian tiada dicatatkan, dan jumlah kes keseluruhan 6,941. Jadi itulah statistik terkini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita nampak ada peningkatan sedikit. Jadi kita minta semua sahabat penonton, kita jaga penjarakan sosial dan juga kita mampu untuk putuskan rantaian COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita mula dengan tajuk kita, saya nak memberkati majlis kita ini dengan menjemput Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Fakrul Razi, untuk bacaan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al li fihi ila mardatika dalila ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, berilah daku petunjuk menuju kepada keredaan-Mu, dan janganlah Dikau berikan jalan kepada syaitan untuk menguasaiku. Jadikanlah syurga bagiku sebagai tempat tinggal dan istirahat, wahai pemenuh keperluan orang-orang yang meminta. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi baiklah, itulah sedikit bacaan doa daripada Al-Fadhil Ustaz Fakrul Razi. Jadi apa yang kita nampak hari ini, doa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyekat syaitan daripada menguasai diri kita. Jadi itulah yang akan kita bincangkan pada pagi yang mulia ini, iaitu sekatan untuk syaitan. Bukan sekatan untuk kita, sekatan untuk syaitan menguasai diri kita. Jadi siapakah ahli panel kita? Tak lain dan tak bukan my big brother. Lain macam my big brother, Ustaz. Jadi iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila tengok Ustaz ni, orang kata apa? Saya rindu akan senyumannya. Saya rasa sahabat-sahabat penonton juga rindu senyuman Al-Fadhil Ustaz. Ustaz, hari ini dengan tajuk kita sekatan untuk syaitan. Kita bersiaran langsung lebih kurang 2 jam. Setengah jam berbaki di TV9. Saya ingatkan juga pada sahabat penonton, sekiranya ada soalan, boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364880 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Seperti biasa, di ruangan Facebook Live, sahabat penonton boleh berkongsikan dengan sahabat-sahabat kita di media sosial di Facebook, insya-Allah. Jadi tanpa selengahkan masa, saya nak bertanya kepada Ustaz. Hari ini tajuk kita sekatan untuk syaitan. Ya. Sebenarnya kita nak bincang apa ni, Ustaz? Sekatan apa sebenarnya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah. Kita dapat dipertemukan dan dapat disambungkan lagi kehidupan kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dan moga-moga permukiman kita dalam bulan Ramadan ini menjadi satu permukiman yang baik, dan keluarnya kita daripada Ramadan dengan dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah, dan kita direzekikan dengan beribadah pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah taala. InsyaAllah, amin. Mengenai tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini, sekatan untuk syaitan. Ialah memang
dalam banyak-banyak sekatan. Jangan pula kita terasa kita ni duduk dekat rumah kena PKPB, PKPC, PKPK sendiri kan. Apa nama tu, rasa macam syaitan pula. Jadi perbincangan kita ini mungkin untuk kita mengetahui apakah perkara-perkara yang boleh menghalang syaitan daripada diri kita ataupun pintu-pintu masuk syaitan kepada manusia. Itu barangkali kita nak melihat bila kita tahu ada sekatan, apa yang kita nak sekat, pintu masuk syaitan dalam diri manusia. Berbalik kepada doa yang telah dibacakan pada awal pertemuan kita tadi, ada satu bait itu baris doa itu, ya Allah jangan jadikan kepadaku pintu-pintu ataupun jalan-jalan syaitan untuk sampai kepadaku. Dan kalau kita tengok dari sudut kita sendiri, digalakkan kepada kita untuk meminta perlindungan daripada syaitan. Pendek kata, Allah Ta'ala suruh dalam Al-Quran sendiri pun, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, fasta'iz billah minasyaitanirrajim. Fa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila kamu nak baca Quran, dalam ayat lain fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Maksudnya kalau nak baca Quran sekalipun, kita minta jauh, minta perlindungan daripada syaitan, apatah lagi dalam hal-hal yang lain. Sebab itu bila kita sebut tentang syaitan dan sekatan-sekatan yang manusia boleh buat. Sebab syaitan ini, bila kita sebut nama syaitan ini, dia adalah gangguan kepada sifat-sifat manusia. Antara sifat pertama yang menjadi perkara yang common sharing ataupun benda yang sama kita share dengan syaitan ni adalah hasad, dengki dan takabur. 3 benda ni. Allah Ta'ala sebut dalam ayat, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha qala ana khairum minhu. Ayat sebelumnya, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kata Iblis. Iblis kata, pasal apa aku nak sujud kepada Adam? Engkau jadikan aku daripada api, sedangkan kau jadikan Adam itu dari tanah. Allah kata, okey, sekarang ni kamu turun, keluar kamu daripada tempat ini. Yakni setengah-setengah riwayat sebut syurga dan sebagainya. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tak wajar bagi kamu untuk takabur di dalam tempat ini. Tempat ini bukan tempat takabur. Tempat ini adalah tempat untuk kita menikmati. Maknanya begitu. Jadi bila mana syaitan itu hasad, dengki, maka dia dengki dengan kejadian Adam. Maka bila mana Allah mengarahkan untuk dia sujud, maka dia abai. Dia engkar dengan firman Allah Ta'ala, maka dia takabur. Begitu juga syaitan ini gangguannya, dia bermain politik siasah dengan manusia. Dia benda yang besar juga ni. Maknanya betapa pandainya syaitan ini, sebab dalam ayat-ayat kita sebut, Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana syaitan ini menghiaskan amalan manusia. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Banyak ayat antara dalam surah Naml, surah Nahl, surah Ankabut. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Syaitan menghias amalan-amalan mereka. Dalam satu ayat yang lain, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Bagaimana syaitan itu menghiaskan amalan itu, amalan buruk seseorang itu, dia nampak macam elok. Saya suka buat satu tamsilan beginilah. Dan Hilman suka pakai baju beli ke pakai baju jahit? Baju jahit. Baju jahit lah, of course lah kan. Pasal nak tengok dengan sizing kita, bila kita pakai tu kita rasa macam selesa kan. Saya suka mengibaratkan syaitan tu begitu. Bukan syaitan tu tukang jahit. Jangan korang dah kata satu hal pula hari raya ni tukang jahit kena tuduh syaitan pula. Jangan. Bukan. Tapi tukang jahit yang ambil harga melampau-lampau tu memang macam setan juga perangai. Tak. Isunya, bagaimana tukang jahit itu menjahit pakaian sehingga orang rasa selesa pakai, begitulah syaitan menjahit dosa sehingga kita selesa buat dosa. Subhanallah. Itulah yang kita nak jauhkan, kita nak cuba sekat perkara-perkara ini daripada datang kepada kita. Begitu juga dengan sifat manusia, tamak, cinta dunia, hawa nafsu, syahwat. Ini semua permainan-permainan. Dia gelanggang syaitan yang ada dalam diri manusia. So, apakah tindakan kita dan apakah perkara yang harus kita ketahui, pintu-pintu masuk syaitan ini, supaya kita dapat jauhikan diri kita, dapat menjaga diri kita, dapat memelihara diri kita. Dan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada kita untuk mengurangkan sedikit
dan memberi sekatan kepada syaitan, sebagaimana dalam hadis wasufidati syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu dalam bulan Ramadan, tidak dibenarkan keluar untuk mengganggu anak Adam. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lagi, wallahu alam. Saya tertarik apabila saya cakap tadi, kita nak baca Quran pun kita kena sebut ta'awuz, kita kena berlindung daripada syaitan. Apatah lagi dalam kehidupan kita. Sahabat penonton, saya nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada Nur Yaya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah perbezaan antara syaitan, jin dan iblis? Dan siapakah antara lelaki atau wanita yang mudah dihasuti syaitan? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Soalan yang bagus Ustaz. Apa beza syaitan, iblis, jin ni, dan juga siapa yang sedang kena pengaruh ni? Lelaki ke perempuan? Silakan. Okey, baik. Bila kita sebut tentang perbezaan antara syaitan, jin, iblis dan seumpamanya, saya suka mengambil perhatian dan juga manfaat daripada satu buku yang dikarang oleh almarhum Datuk Haji Ismail Kamus kita yang telah pergi meninggalkan kita, dan saya kira tidak ada galang gantinya lah ulama-ulama yang telah pergi ni. Sangat menarik. Buku yang ditulis ini menceritakan kepada kita kelompok-kelompok ni lah. Siapa dia jin, siapa dia syaitan. Okey, mudah cerita, jin ni adalah nama umum kepada makhluk yang kita tak nampak. Jin tu nama umum. Okey, jin nama umum. Kemudian dia pergi ke bawah, nama dia syaitan, iaitu golongan yang langsung tiada kebajikan baginya dan namanya akan bertukar, boleh bertukar kepada ifrit ataupun marid. Okey. Jadi sebab jin ni tak semua jin jahat. Sebab ada jin yang soleh, ada jin yang fasik. Sebab itu Allah Taala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 11, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik. Ada di kalangan kami yang soleh, ada pula yang tak soleh, yang jahatlah. Jin yang jahat, yang ada yang mukmin, ada yang kafir. Kunna tara'iqa khidada, maknanya adalah kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Itu adalah jin dengan syaitan. Syaitan sejenis makhluk yang berasal dari jin. Maknanya setiap jin yang jahat memang setan. Itu senang bahasa kita nak pakai. Oleh itu jin adalah umum, syaitan ni khusus. Dan syaitan ni pula dia ada berapa kategori pula. Yang tadi kita sebut ifrit. Dia adalah golongan jin tapi mempunyai daya menipu. Hebat tu. Dia boleh manipulate. Kemudian dia ada kekuatan luar biasa. Kalau tengok orang kena rasuk, saya tak pandai bab-bab rasuk-rasuk ni, jangan tanya bab-bab rasuk-rasuk bab ini ni. Qala ifritu minal jin ana atika bihi, maknanya berkata ifrit yang cerdik daripada golongan jin, aku akan datang kepadamu membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dan sebelum kamu mengedipkan mata. Qabla an yaquma min maqamik, sebelum kamu bangun pun aku dah boleh bawa dah. Hebat dia punya power dia lah, dia punya kekuasaan dia. Ifrit tu sebut sekali dalam Quran. Syaitan ketua segala anasir yang buat kebinasaan, kafir, fasik, sombong, semua tu syaitan. Al-marid iaitu jin dan lebih degil dan jahat. Wa in yad'uka illa syaitanan marida. Mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang derhaka. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Allah Taala sifatkan, dan memelihara daripada sebenar-benar setiap syaitan yang sangat durhaka. Kemudian ada yang jenisnya nama dia awamir, sebab dia lama tinggal dalam rumah manusia. Ini kita kenal satu-satu dulu. Mereka tinggal di rumah keluarga baik, keluarga jahat, semua dia kenal. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, inna bil madinati nafaran minal jinni qad aslamu faman ra'a syai'an min jundihil awamir fayu'adzin thalathan fa inna badalahu ba'du falyaqtulhu fa innahu syaitan. Sesungguhnya di Madinah ada golongan jin yang telah menganut agama Islam. Sesiapa yang melihat sesuatu daripada jin golongan awamir, jin yang tinggal di rumah, maka hendaklah mengarahkan keluar daripada tikali. Sebab tu kalau tengok jin ni, sebab dia boleh berupa dengan ular dan sebagainya kan. Jadi nampak ular dalam rumah, suruh dia keluar dulu. Kalau dia keluar, maknanya jin lah. Cakap dia keluar, jangan duduk sini, kamu bukan tempat sini. Kalau dia tak keluar, panggil bomba. Yang tahu awak jangan pandai-pandai. Itu memang betul ular. Maka hendaklah mengarah keluar sebanyak 3 kali. Jika jin itu enggan keluar, boleh dibunuh kerana ia adalah syaitan. Okey, la taqtulul jinan illa kullu, maknanya jangan kamu bunuh jin. Sebab ada banyak benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan, kita tak boleh nak sebab dia pun benda hidup, jadi kita tak boleh bunuh secara membabi buta. Kemudian al-arwah disebut, nama jin juga, nama syaitan juga, al-arwah dan lain-lain. Ada banyak-banyak, ada namanya dasim, ada namanya sabir.
banyak sangat. Jadi kalau boleh kita kita faham bahawasanya beza ni sebab syaitan ni pula dia ada dua kategori. Dia boleh jadi syaitanul ins, dia boleh jadi syaitanul jin. Boleh jadi syaitan manusia, boleh jadi syaitan yang jin tu betul. Manusia pun boleh jadi syaitan, sebab itu ada setengah-setengah pendapat kata syaitan ni bukanlah fizikal tetapi ia perangai. Sebab tu kalau dalam bahasa Arab sebut syatana, tasyaitana, maksudnya dia ni perangai macam setan ataupun mensetankan dirinya, ataupun bukan kata mempersetan, itu cerita lain, tapi bersikap seperti syaitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah seberingkas walaupun tak ringkas yang boleh kita sebutkan tentang. Tapi kalau iblis tu mana kata ketua segala. Dia macam jin umum, iblis, syaitan. Iblis ni nama yang memang disebut. Iblis, syaitan, nama yang memang ada dalam Quran. Jadi iblis, syaitan dia satu kategori yang samalah. Cuma iblis ni dia bila Allah Taala sebut itulah golongan-golongan yang mendurhakai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syaitan ni dia datang, dia duduk level bawah sikit, dia ganggu manusia. Tapi iblis ni dia direct. Dia direct ingkar kepada Allah Taala. Okey Ustaz, itu kita dah pengenalan mengenai syaitan. Pengenalan mengenai syaitan tu lain macam. Jadi Ustaz, kita tadi soalan yang kedua. Lelaki yang perempuan mana yang senang kena hasutan syaitan? Tak semesti ikut jantina. Yang confuse jantina pun boleh kena. Yang ada confuse jantina pun boleh kena. Jadi tak kisah siapa-siapa pun, semua orang manusia terdedah kepada gangguan jin dan syaitan. Sama ada lelaki, sama ada perempuan. Ada setengah-setengah orang kata orang perempuan lebih senang sebab dari sudut ketahanan badan seumpamanya. Tak kira juga. Orang lelaki kalau jenisnya ataupun ketahanan badannya kurang ataupun ketahanan mentalnya kurang, ilmunya kurang, juga boleh kena gangguan. Cuma mungkin dari sudut fizikal tidaklah selemah fizikal wanita. Jadi begitu. Tak ada kelebihan antara siapa-siapa yang, ataupun setengah-setengah ada pendapat kata ada nama-nama pula. Nama ni jin suka kacau, tak ada kiranya. Dia nama apa pun jin datang juga. Dia jadi pendek cerita, kalau orang nak semayang dia rasa was-was, tak kira lelaki, tak kira perempuan, tidak kira nama, dia tetap diganggu oleh syaitan. Itu janji mereka kepada Allah Taala. Mana kata jelaslah kepada kita semua, tak kira lelaki, perempuan ataupun keliru, dia tetap juga akan terkena gangguan daripada syaitan. Jadi Ustaz dan juga sahabat penonton, kita mungkin nak berehat seketika. Jadi hati-hati dalam merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Takut-takut kita mewarisi sifat syaitan dalam diri kita. Wallahu a'lam. Kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi dengan tajuk kita, sekatan untuk syaitan, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Usni Abdul Rahman. Jadi Ustaz, tadi kita dah sikit sebanyak dah kenal dengan syaitan. Kita dah tahu sedikit sebanyak mengenai situasi-situasi yang terkena dengan syaitan ini. Cuma saya minta kepada sahabat penonton semua, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 1800 881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364880 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Tapi tanpa saya lengahkan masa, saya nak baca satu soalan daripada Facebook, daripada Hashim Yahya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syaitan akan menyerang manusia dari arah depan dan arah belakang. Begitu juga akan menyerang dari kanan dan sebelah kiri, kecuali dari sisi atas dan bawah. Benarkah pernyataan itu? Kalau benar, mengapakah bahagian itu mendapat perlindungan dan diberi keistimewaan? Mohon pencerahan, terima kasih. Satu soalan yang bagus.
syaitan, sahabat kita bertanya Ustaz, Ya. tidak menyerang daripada atas dan juga bawah. Kenapa? Silakan. Okey, baik. Saya memetik satu ayat daripada suratul A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharuhum syakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bima aghwaytani la aquna lam siratal, aku, kata syaitan tu, aku akan sesatkan mereka, aku akan perdayakan mereka daripada jalanmu yang lurus. Summa la'atiyanahum, kemudian aku akan datangi mereka daripada depan, daripada belakang. Ini 4 penjuru yang disebut gangguan syaitan. Daripada depan, daripada belakang, daripada kanan dan juga daripada kiri. Disebutkan daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada As-Suddi wa Ibnu Jarir dan lain-lainnya, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mereka kata min baini aidihim, depan tu dunia. Okey, kemudian wa min khalfihim al-akhirah, dekat akhirat. Kemudian wa an aimanihim, di depan dan di belah kanan biasanya orang nampak, belakang dan kiri tempat tak nampak. Okey, blind spot dia panggil. Alright. 2. Kemudian kenapa tak mari daripada atas dengan bawah? Ceritanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, walam yaqul min fawqihim lianna ar-rahmah tanzilu min fawqihim, wa qala Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas wala tajid aktharum syariqin qala muwahhidin. Maksudnya atas ni tempat turun rahmah dan di bawah ada satu doa yang Nabi SAW suruh kita baca setiap pagi dan setiap petang dalam zikir pagi dan setiap zikir petang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya. Allahumma inni as'aluka Allahumma sur awrati wa amin rawati wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika Allahumma min an urtala min tahti. Ini antara 4 tempat yang kita minta berlindung. 2 tempat yang, satu tempat turun rahmat Allah, satu tempat Allah SWT jaga belah bawah kita. Jadi maknanya kita minta dalam hadis ini, dalam doa ini, kita minta jangan diganggu juga daripada belah bawah, dan itulah ruang yang Allah Taala berikan untuk syaitan ganggu kita. Wallahu alam. Saya teringat masa zaman-zaman kita sampai sekarang pun masih ada orang lama bila doa disebut syaitan yang ganggu daripada depan, belakang, kiri kanan. Tapi diorang tak baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Tapi maksud dia tu sampai. Jadi insya-Allah Ustaz, kita nak terus lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Rahimah Saud. Saudi mungkin Masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz Husni, Dai Hilman dan kru-kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syaitan takut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apakah kelebihan yang ada pada Sayyidina Umar yang menyebabkan syaitan memang tersekat daripada mengganggu beliau? Jazakallahu khair Ustaz. Baik. Satu soalan yang bagus. Kita selalu dengar Sayyidina Umar ni syaitan pun takut. Okey. Pendapat Ustaz, silakan. Baik. Memang ada kebenarannya disebutkan bahawasanya idza salaka Umar Sya'ban, bila mana Umar lalu satu lorong, syaitan tak lalu lorong tu. Kehebatan dia. Sebab apa? Sebab dari sudut karakteristik peribadi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu, waktu dia berada di dalam zaman sebelum Islam, sampai syaitan pun respect tu, maksudnya memang memang dia punya, orang kata apa, dia punya bahana dia tu mampu menggugah dan menggugat sesiapa sahaja yang ditentang oleh Umar. Kerana dia mempunyai karakteristik yang sangat kuat. Sebab bila orang yang ada karakteristik kuat ni, syaitan ni, kalau kita tengok dari sudut ayat lain, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan ni punya tipu daya, dia lemah sebenarnya. Jadi orang yang ada karakteristik sebagaimana Sayyidina Umar, dan tak ada dah orang selepas daripada tu. Lepas daripada Sayyidina Umar, tidak ada yang karakter begitu, yang syaitan pun takut. Jadi kehebatannya. Saya teringat satu kata-kata daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bila mana ada sebuah kisah, seorang sahabat ni dia pergi ruqyah seorang sahabat yang terkena gangguan. Jadi dia bacalah ayatul kursi. Dia baca, kawan tu siap boleh sambung lagi. Maknanya tak ada apa-apa, tak ada kesan, duduk macam tu juga. Tiba-tiba datang Sayyidina Umar, dia datang, dia baca ayat kursi dan sembuh kawan tu. Jadi sahabat ni rasa terkilan lah.
kenapa aku baca ayat serupa, ayat sama, mengapa bayar lebih? Bukan itu je. Ayat yang serupa, syariat yang serupa, ayat serupa, ayat Quran yang sama, tak ada salah apa, orang Arab baca cuma cantik, tapi kenapa bila Umar datang syaitan lari? Kata sahabat-sahabat dah meriwayatkan kerana itu adalah Sayyidina Umar. Jadi Imam Ibn Qayyim buat kesimpulan, ayat ruqyah banyak. Semua orang boleh baca ayat ruqyah. Tapi orang yang tidak beramal dengan ayat ruqyah tu kekuatannya kurang. Jadi kata Imam Ibn Qayyim membuat satu permisalan. Dia kata kalau parang tu ataupun senjata, orang tu tak biasa guna. Kita pegang parang setahun sekali, bahasa nak tebang buluh lemang aja. Lepas tu bila orang nak serang kita, pegang parang, orang yang tengok kita pegang parang tu, alah ini aku sikit aja ni jatuh parang daripada tangan. Begitulah kalau dia tak membiasakan diri menggunakan senjata tersebut, maka tak kala perlu digunakan senjata tu dia jadi lemah. Sebagaimana lemahnya orang yang nak menggunakan, tak ada skill. Jadi dia kena guna selalu. Sebab tu ayat-ayat ruqyah seumpamanya sepatutnya menjadi amalan kita seharian supaya kita juga kuat dan dia menjadi kekuatan untuk kita, insya-Allah. Satu nasihat yang bagus kepada kita. Kadang-kadang ni kita ambil take for granted orang kampung saya cakap. Masya-Allah. Jadi kadang-kadang kita kena amalan. Itu yang paling penting sekali. Ustaz, kita ada satu soalan daripada video, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Seperti yang kita tahu, was-was kan daripada bisikan syaitan kan. Macam mana di bulan puasa, walaupun syaitan tu diikat, kita secara rasa was-was, especially dalam solat. Minta Ustaz terangkan. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Anwar atas soalan yang diberikan. Soalan yang bagus apabila dia tanya kepada kita mengenai isunya was-was. Okay. Ustaz, was-was dikatanya daripada syaitan. Tapi apabila bulan puasa, walaupun dalam keadaan kita ni berpuasa, kadang-kadang nak semayang pun was-was. Cuma kadang-kadang kat bazar je tak apa nak was-was. Oh, yang tu yakin. Tu yakin. Okay, silakan Ustaz. Baik. Bulan Ramadan tetap ada gangguan. Syaitan mewaswaskan manusia. Benar sebagaimana sabit dalam surah An-Nas ayat ke-5, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Apa maksud was-was ini? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan was-was syaitan itu adalah seumpama doa untuk mentaati kepada syaitan dengan perkataan yang halus sehingga mafhum itu terus sampai kepada hati seseorang tanpa mendengar suaranya. Oh, yang tu yang hebat tu. Hebat syaitan. Dia bagi kita was-was, dia bagi kita nasihat suruh buat benda baik, benda jahat, kita ikut. Walaupun kita tak dengar suara. Cuba bayang kalau kita dengar suara syaitan. Tak ada siapa ikut, kan? Tak dengar. Tapi kita ni yang suruh orang buat baik, yang suruh anak-anak kita ni, kita guna bahasa macam-macam jenis bahasa, anak kita tak ikut pun. Kena kat sini kena malu sikit dengan syaitan. Okey, baik. Apa maksud was-was? Was-was ni ialah gangguan dia. Kenapa bulan Ramadan juga tetap ada gangguan? Okey, benda ni tidak dinafikan. Sabit daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawasanya idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin. Ulama menjelaskan apa maksud syaitan itu dibelenggu. Syaitan itu ditahan ataupun disekat pada bulan Ramadan. Disebut idza kana juga dalam hadis yang lain idza kana awwalul lailati min Ramadan suffidatish syayatin wa maradatul jin. Dibelenggu syaitan dan ditahan daripada gangguan dan kerosakan yang boleh dibuat oleh jin. Berkata ahli ilmu annal murad bit tasfid imma ala haqiqah liyamtani'u min idza'il mu'minin aw mustarqus sam'a minhum bi khassa wa in tasalsulahum yaqa'u fi ayyam Ramadan duna layalihi. Okey. Ada ulama kata gangguan itu, sekatan itu sekatan daripada syaitan mencuri khabar gaib daripada langit. Itu sekatan yang berlaku. Tetapi sekatan-sekatan yang lain tidak terpakai ataupun masih lagi dia boleh ganggu, tapi gangguan itu tidak sepenuhnya.
Dia memang boleh ganggu. Ada setengah kata gangguan itu bukan pada malam hari tetapi pada siang hari boleh berlaku gangguan. Jadi ada yang kata itu dari sudut hakikat, ada yang kata hadis itu bersifat majaz, iaitu bulan Ramadan ni banyak pahala belega, keampunan belega, jadi kurang orang feel orang nak buat dosa tu kurang. Lagi satu kata pandangan yang menyebutkan bahawasanya syaitan itu syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Syaitan itu berlalu dalam darah manusia ini, dalam Bani Adam, ikut darah dia. Jadi bila kita berpuasa, saluran darah kita ni jadi dia bukanlah sempit dengan arti kata tak baik, tetapi laluan darah itu dia perlahan sedikit. Jadi gangguan itu jadi perlahan. Bukan tak ada gangguan, ada gangguan. Sebab tu tak heran kalau dalam bulan puasa pun ada orang boleh terkena sihir, ada orang boleh kena gangguan jin dan syaitan, was-was. Ya Allah ya Rabbi, memang betul. Nak semayang tarawih, asal patut boleh lepas isyak, 9 suku baru start. 9.30 baru start. Pukul 10 baru start. Contoh. Banyak perkara benda. Lagi satu yang kita nak sebut, gangguan syaitan, waktu kita rasa nak ibadat, bila mana kita datang perasaan malas. Malas tu memang antaranya diri kita lah nombor satu. Nombor dua, syaitan punya bahana. Sebab memang itulah gangguan-gangguan yang berlaku kepada manusia. Tetap boleh berlaku. Mana kata tidak dinafikan. Kalau kata was-was, ada orang kena rasuk waktu bulan puasa ni, apatah lagi was-was. Jadi Ustaz, kita nak baca satu lagi soalan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Usni dan Da'i Hilman serta kru-kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya ialah, contoh nama syaitan yang saya senaraikan di atas juga mempunyai tugas tersendiri. Adakah cara menyekatnya juga berbeza-beza atau semuanya sama, manakah mereka pun dalam satu family syaitan juga? Mohon kuasa Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz dan Da'i. Imran Syakir, Port Dickson. Soalan yang bagus. Tadi mungkin dia ada nama-nama syaitan yang disebutkan. Dia tanya, dalam family syaitan ni ada beza-beza ke cara nak mengawalnya? Okey. Silakan. Baik. Memang betul ada beberapa nama yang warid sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah dalam tafsirannya. Anak iblis ni ada 5 dan setiap anak iblis ni ada portfolio tersendiri. Jangan main jangan main. Saya pinjam tulisan daripada sahabat saya Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim. Yang pertama sekali namanya Zalnabur. Dia mengganggu manusia di pasar. Okey. Kalau orang biasa tengok cerita munafik ni, ujung-ujung ada dia sebut nama ni Zalnabur ni. Okey, dia seru nama Zalnabur ni. Dia syahid dekat filem pula. Yang kedua dia sebut Sabar, yang bertugas menghasut manusia yang ditimpa musibah. Manusia ditimpa musibah dia mari. Dia kata, kamu ni itulah, aku dah cakap dah, semayang lagi, pergi lagi jemaah. Ni kau dapat benda ni, pergi lagi masjid. Ni kau dapat COVID, masjid ni pasal. Contohlah. Ni kau geng-geng kau itulah, kan. Jadi syaitan dia begitu. Al-A'war yang bertugas menghasut minda manusia melakukan zina. Nanti kita akan tengok ada satu cerita menarik yang berkaitan dengan seorang pemuda yang dimasukkan dalam penjara, tapi dia dapat kontrol dalam penjara itu sehingga dia terlepas daripada zina. Siapakah dia, nanti kita tengok insya-Allah. Masut yang bertugas melemparkan berita palsu pada lidah manusia. Dalam tafsir Al-Alusi Durrul Mansur fi Tafsir Ibn Ma'sur, Imam Sayuti menyebut Masud adalah nama syaitan yang mengganggu Nabi Ayub alaihissalam. Okey, satu lagi namanya Dasim, yang mengeringi manusia dalam rumah apabila tidak dibaca basmalah atau tidak disertakan zikir kepada Allah. Dalam tafsir Nasafi pula ada nama-nama lain. Tadi ni dalam tafsir Tabari, semua nama tu. Dalam tafsir Nasafi pula ada nama Laqis, yang ni nak campakkan rasa was-was dalam solat. Ada nama Batar yang menghasut manusia musibah, sama macam Sabar tadi. Matus sama juga gosip. Gosip tadi Masud, berita palsu. Matus gosip. Al-Abyad si putih, was-was. Sakhar mencuri cincin Nabi Sulaiman, mengakibatkan baginda kehilangan kerajaan 40 hari dan sebagainya. Murrah yang menghasut untuk menggunakan serunai alatan muzik. Al-Hafaf yang mengganggu dan menyesatkan manusia di padang pasir. Ini semua nama-nama lah. Banyak portfolio dia. Jadi cara nak menghindari gangguan syaitan ni itu yang
specialnya bila mana Nabi SAW ajar kita one size fits all. Maksudnya apa saja ayat-ayat perlindung, sama ada dari sudut dari Fatihahnya. Kita mula dengan Fatihah. Yang kedua, kita pergi kepada ayat pertama daripada ayat pertama hingga kelima daripada suratul Baqarah. Tengah-tengah ayatul kursi. Kemudian ayat penghujung, 3 ayat penghujung daripada suratul Baqarah. Begitu juga dengan muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ataupun orang suka sebut 3 qul, masuk sekali qul huwallahu ahad. Jadi semua ini benda-benda yang memang Nabi ajar kepada kita dan benda yang memang berlalu di bibir kita setiap hari. Benda paling sempoi sekali. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab apa dalam satu asar ada menyatakan man arada minkum Allah Subhanahu wa taala menyuruh wa amrukum bidzikrillah fa in Allah taala Nabi SAW menyuruh kamu untuk berzikir kepada Allah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah itu sebagaimana seseorang yang tengah dikejar musuh lalu dia masuk ke dalam satu tempat persembunyian dan dia bersembunyi dekat situ. Begitulah umpamanya orang yang berzikir kepada Allah. Kalau dia tak berzikir, maka dia tidak dapat perlindungan sebagaimana orang itu berlindung daripada, dia tak akan dapat perlindungan daripada syaitan sebagaimana orang tu berlindung dalam rumah ataupun tempat persembunyian daripada musuh. Jadi ini semua sebenarnya benda-benda yang ada beberapa doa yang khusus, contohnya doa Ummi Miljam untuk anak yang demam panas dan seumpamanya, tetapi itu tidaklah menghalang kita daripada mengamalkan perkara-perkara yang umum untuk semua kes. Jadi semua kes pun orang baca ayat kursi juga, semua kes pun orang baca Fatihah juga, semua kes gangguan pun orang baca muawwizatain juga. Jadi don't worry, benda-benda yang mudah sahaja yang Nabi SAW ajar dan praktikal kepada kita. Wallahu a'lam. Mana kata kita boleh amalkan benda yang biasa untuk semua portfolio syaitan, Ustaz. Yes. Jadi insya-Allah itu kita punya sedikit benda yang kita perlu bincangkan insya-Allah. Sahabat penonton semua, biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baru. Kita akan berehat seketika, Ustaz dan juga sahabat penonton. Dakwah biar Tanyalah Ustaz yang teruskan. Insya-Allah biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Husni Abdul Rahman. Kita dengan tajuk kita sekatan untuk syaitan, iaitu sekatan daripada syaitan untuk memasuki dalam jiwa kita ataupun dalam pergerakan kita, insya-Allah. Saya Ustaz, tadi sebelum kita berehat, Ustaz dah cerita mengenai macam-macam situasinya syaitan itu sendiri. Dan sahabat penonton kita juga tanya soalan pun berbagai-bagai, cara kaedah dan sebagainya. Cuma saya tertarik dengan satu soalan daripada Nur Hayati Ismail ni. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Serta kru-kru Tanyalah Ustaz. Jika iman dan takwa menjadi benteng sekatan untuk syaitan dari menghasut manusia, mengapa mereka yang lebih berilmu dalam hukum hakam agama lebih hebat digoda syaitan? Ditakuti menjadi fitnah kepada agama kerana seolah kelihatan segala amalan belum tentu dapat menghalang syaitan dari terus mengganggu anak Adam. Bagaimana untuk kita ambil pengajaran dan menjawab mereka-mereka yang persoalkan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Kak Ayat Bandar Tasik Puteri, Rawang Selangor. Satu soalan yang bagus. Orang kata makin orang berilmu tapi dia alim dan sebagainya, tetap juga diganggu syaitan dan sebagainya. Menjadi tanya-tanya kepada masyarakat kita. Ustaz, silakan. Ni macam drama Nur ni ada juga ni. Baik. Tidak dinafikan walaupun sesiapa sahaja. Hattal anbiya, sehingga nabi sekalipun diganggu dan juga terkena gangguan syaitan. Contoh kita sebut Nabi Ayub alaihissalam. Ini masaniya syaitan. Kan Nabi Ayub kata, aku kena ganggu syaitan. Penyakit aku ni. Kemudian Nabi SAW sendiri pernah terkena sihir.
yang dibuat oleh orang Yahudi dan sebagainya. Jadi kita memahami bahawasanya golongan-golongan ulama, alim, orang ada ilmu, ahli ilmu juga tidak terlepas daripada gangguan syaitan. Memang betul iman dan takwa itu adalah benteng, tetapi tidak semestinya bukan kita kata habis itu tak payahlah beriman. Jangan bersikap falasi sebegitu. Tak payahlah kita takwa, tak payahlah. Penambahan takwa, penambahan iman itu adalah sesuatu yang memang perlu dilakukan. Ujian untuk nak tahu iman tu okey ke tak okey juga perlu ada. Jadi ujian tu boleh datang daripada macam-macam perkara. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, "Asyaddun nasi 'adaban yaumil qiyamah 'alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmihi." Manusia yang paling teruk kena azab pada hari kiamat adalah orang alim yang Allah Taala tak manfaatkan dia dengan ilmu dia. Begitu juga dengan Allah Taala menyebutkan kamathalil himar yahmilu asfara, perumpamaan bagi orang alim yang tidak beramal dengan ilmu dia. Jadi macam mana golongan-golongan alim ini boleh terkena gangguan syaitan? Imam Ibnul Jauzi dalam Talbisil Iblis, kalau tuan-tuan boleh baca buku ni, study buku ni, belajar buku ni, bagus. Sebab dia ada macam-macam. Dia ada cerita kategori-kategori apa dia. Mula-mula sekali dia kata bagaimana bentuk penipuan dan tipu daya serta belitan iblis yang jenis-jenis dia. So kita dapat faham. Nombor dua, dari sudut belitan iblis dari sudut akidah dan juga agama-agama. Maknanya dah ada cerita, contohnya saya boleh ambil satu contoh, belitan iblis kepada golongan Khawarij. Kepada golongan Khawarij. Golongan Khawarij ni, apa yang iblis buat kepada Khawarij, kita dengar cerita Dhul Khuwaisirah At-Tamimi, seorang yang disebut dalam sejarah Islam sebagai awal Khawarij wa aqbahuhum. Khawarij pertama yang paling hodoh sekali dalam Islam. Sebab apa? Sebab dia menafikan keadilan Nabi SAW dalam urusan memberi zakat. Dia kata, "I'dil ya Rasulullah." Dia sendiri komplain Nabi ni. Komplain Nabi yang merupakan pemerintah ataupun kerajaan pada ketika itu. Selalu dia kata, "I'dil." Faqala Nabi SAW, "Wailak wa man ya'dil idza lam akun a'dil." Kata Nabi SAW, "Celaka kamu, kenapa? Siapa lagi yang akan adil jika tidak aku yang adil?" Maknanya Nabi pun marah. Dia hanya redha dengan pandangan dia. Khawarij ni mengatakan la hukma illa lillah. Tak ada hukuman kecuali Allah saja. Manusia tak boleh berhukum. Jadi sebab tu Ibnu Abbas pergi pergi face to face dengan golongan-golongan Khawarij ni, 6,000 orang yang balik tak ramai pun. Ibnu Abbas bawa hujah, dia kata, "Kamu kata la hukma illa lillah." Betul, tidak ada hukuman. Tapi dalam bab hakam, contohnya dalam bab nak baik hubungan antara suami isteri, Allah kan suruh manusia lantik satu orang wakil daripada kamu, yang suami lantik satu wakil daripada isteri. Bukankah itu perhukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia? Bukan semuanya Allah Ta'ala hukum. Jadi begitu juga. Begitu juga dengan Rafidah, Syiah, dan hari ini Jabariyah moden. Ini pun orang ganggu juga ni, ganggu. Sebab apa? Takut COVID, takut Allah sudah. Ini cerita Jabariyah moden ni. Semua benda tu adalah gangguan sebenarnya. Belitan iblis kepada kita. Terutama kepada orang-orang alim. Orang-orang alim ni belitan dia apa dia? Satu je, takabur. Dia hasad dengan orang lain. Hasad, dengki. Sebab tu dalam ada satu buku menulis Luhumul Ulama Masmum. Daging ulama ni beracun. Maksudnya semua orang boleh terkena. Kalau kita baca dalam sejarah pertikaian para ulama ni, ya Allah, kita akan temui, kalau kita tengok hari ni dahsyat, masa zaman-zaman tu lagi dahsyat. Bahasa yang mereka guna seolah-olah menggambarkan macam betul ke dia ni orang alim, padahal ilmu mereka, Al-Quran dihafaz, hadis-hadis jutaan, ribuan hadis, 100,000 hadis ada dalam kepala, tetapi adab mereka tidak ada. Contohnya begitu. Sebab itu kalau kita baca dari kalangan para ulama, bagaimana kalau tak salah saya, ramai di kalangan ulama, antaranya Imam Ahmad. Bila mana anak murid dia balik daripada majlis satu orang ulama, dia duk komplain. Dia kata, "Kamu daripada mana?" "Aku daripada majlis si fulan dan si fulan." Oh, Imam Ahmad kata, "Syekhun kabir." Dia kata, Syekh besar tu. "Macam mana kamu kata Syekh, wahai Imam Ahmad? Dia maki kamu, dia kutuk kuliah, dia kutuk hang daripada awal sampai habis."
Kata, Syekhun kabir qad ubtiliya bi. Apa aku nama fa ayyu syai'in hilati, kata Imam Ahmad. Apa lagi aku mampu buat? Dah dia syekh tapi dia diuji dengan mengata kat aku. Aku nak kata apa? Nampak adab. Jadi ulama pun tetap kena. Maknanya kalau dia rasa tiba-tiba dia rasa aku lagi baik, dia sudah mengambil sifat takaburnya syaitan. Ilmu aku lagi power, engkau tak tahu apa, kan? Setengah-setengah orang kata, ada orang-orang yang ditegur barangkali oleh talibul ilmi, datang seorang pelajar tegur, kan? Ustaz, tadi mungkin ustaz tersilap tadi. Mana ada, aku belajar, aku dulu makan, aku dulu buka kitab lebih kuning daripada kamu, kunyit pun tak kuning macam kitab aku. Maknanya gitulah. Maknanya boleh berlaku di kalangan ulama. Ini lagi berat. Kalau berlaku di kalangan ulama, lagilah berat. Bahananya tak boleh dibendung. Orang kata ini ujian. Manusia ada pelbagai ujian dia. Ulama begitu ujian dia. Orang biasa lain ujian dia, Ustaz. Jadi itulah syaitan akan masuk ke dalam jiwa-jiwa manusia ni dengan pelbagai cara. Jadi inilah kita nak tahu sekatan untuk syaitan ni. Saya nak baca satu soalan daripada Facebook, daripada Sal Rasid Cik C. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saluran darah merupakan tempat tinggal syaitan dalam badan kita. Dengan mengamalkan pemakanan yang bersih dan halal tanpa sebarang syubhah, adakah merupakan salah satu faktor sekatan untuk syaitan menguasai diri kita? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. Soalan yang bagus. Maknanya dia tanya, kalau kita jaga pemakanan yang sehat dan sebagainya, adakah itu juga jalan untuk kita sekat syaitan untuk masuk ke dalam rongga-rongga kita? Silakan Ustaz. Baik. Bukan sekadar kita menjaga pemakanan yang sihat. Sebab makanan yang buruk akan merosakkan badan. Bila rosak badan, rosaklah sistem tubuh. Bila rosak sistem tubuh, macam mana? Okey, sebab orang yang sakit lagi mudah untuk diperdaya oleh syaitan ketika dia sakit. Tengok Tuhan tak sayang kamu. Macam tu kan. Maknanya benda-benda tu dia akan datang, pemikiran-pemikiran tu. Isya aku ni tahulah asyik kena orang lain tak ada kena. Dia akan mari benda-benda tu. Sebab dalam kondisi manusia itu sakit, dia lemah, biasanya mental lemah, fizikal lemah dan juga jiwa akan lemah. Sebab tu bila kita jaga pemakanan kita, pastikan daripada yang halal saja masuk. Maka yang halal ini akan membantu kita beribadah sebenarnya. Dia akan membantu kita kepada melakukan ketaatan dengan lebih baik. Sebab kan kita baca hadis yang Nabi SAW sebut tentang seorang yang asy'atha aghbara, dia dalam keadaan dia penuh berdebu, dia mengangkat yarfa'u yadayhi ila sama', dia angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah doanya fa anna yustajabulah. Macam mana Nabi kata nak perkenankan doanya? Dalam keadaan mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabahu haram fa anna yustajabu lahu, kata Nabi SAW. Sedangkan makanannya haram, baju yang dipakainya haram, minumannya haram, sumber rezekinya haram. Jadi daripada situ juga harus kita jaga. Kalau kita jaga, insya-Allah ada jalannya kita menyekat daripada gangguan-gangguan ataupun syaitan ini terus masuk ke dalam diri kita. Wallahu a'lam. Itulah kadang-kadang kalau kita lihat agama ni dah bagi kita jalan tu cantik dah. Ada panduan dia. Kalau kita ikut, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita dan dapat menyekat syaitan menguasai diri kita. Ustaz, kita ada satu lagi soalan daripada video. Jadi kita nak lihat sedikit bingkisan video yang disediakan oleh penerbit. Assalamualaikum Ustaz. Okey, saya ada satu soalan cepu cemas. Saya nak tanya, kalau kita kenyang sangat, betul ke kita menarik syaitan untuk mudah goda kita? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudari Jia Syamsuddin. Soalan yang bagus Ustaz. Bulan-bulan puasa ni, bila buka tak ingat Ustaz. Makan satu pinggan tapi nasi tu satu bukit. Jadi bila kenyang sangat, betul ke syaitan ni mudah menguasai diri kita? Silakan Ustaz. Baik. Antara benda-benda yang disebut tentang bagaimana syaitan itu, pintu-pintu masuk syaitan itu dalam diri kita adalah asyaba', iaitu kekenyangan. Sebab apa? Sebab kenyang, dia akan kuatkan syahwah, dia akan kurangkan ta'ah. Dia macam tu. Dia sifir kenyang tu lah. Bila kenyang, naik syahwat, tinggi syahwah, tapi kurang ta'ah. Kurang tahu nak bagi sama dengan syahwat, dengan taat kan. Naik syahwat, tinggi syahwat, kurang taat. Jadi memang kekenyangan ini Nabi SAW sebut tidaklah penuh perut anak Adam itu
kecuali perutnya itu adalah dengan syar. Wi'a asyarrin, maknanya isi benda-benda yang buruk. Sebab tu kita Nabi SAW bagi sulusun li ta'amihi wa sulusun li syurbihi wa sulusun li nafasi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Jadi kita ni pula macam 3/3 tu 1/3. Kan? Ada setengah-setengah orang buat lawak, dia kata wa kullun adra bisulusihi, setiap orang tahu sepertiganya besar mana. Kamu jangan bersoal lah. Kan? Tapi sebenarnya itulah yang Nabi SAW mengajar kepada kita, bahawasanya tidaklah penuh perut seseorang anak Adam itu kecuali dengan keburukan lah. Maksudnya bila kita bercakap tu masing-masing tengok perut sendiri je lah kan. Jadi kita memang faham bahawasanya dengan terlalu kenyang, buka puasa kenyang sangat dan sebagainya, memang akan menggagalkan kita. Dia lagi mudah lah. Sebab dengan kelaparan, sebab itu bila Allah Ta'ala fardukan kepada kita puasa, dengan kelaparan manusia tunduk. Dengan kelaparan manusia rasa lemah. Nak buat maksiat, mesti tak berdaya. Okay? Nak buat apa pun tak berdaya. Cuba tengok lepas berbuka. Macam mana keadaan dia. Layan juga Netflix lagi, terus lagi layan Korea lah, layan tak Korea kan. Dia semua benda-benda macam itulah. Maksudnya perkara-perkara yang kita mungkin dari sudut bila pagi dah puasa tengah hari lembik, tengok TV pun tak larat, nak tidur je kan. Nampak tak bagaimana Allah sebenarnya mendidik kita, dan kita sepatutnya faham dah. Bila Allah didik kita dengan Ramadan, didik kita dengan puasa, itulah kamu sebenarnya. Kamu tidak boleh terlalu sibuk dengan makanan ataupun kamu tak boleh terlalu kenyang. Wallahualam. Saya tengah tak nafas ni Ustaz. Sebenarnya tengah tak nampak ni. Bagi tak nampak sangat. Jadi insya-Allah Ustaz, saya nak baca satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Adakah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran setiap hari, syaitan di dalam rumah boleh keluar dan tidak mendiami lagi di rumah kita? Mohon Ustaz jelaskan, terima kasih. Kak Minah. Kak Minah ni tanya soalan yang bagus, Ustaz. Ya. Adakah kita membaca ayat Quran setiap hari di rumah, syaitan ni akan keluar dan rumah kita clean, bersih daripada syaitan? Silakan. Baik. Bila kita sebut tentang membaca ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan Al-Quran ini sebagai pelindung kita. Dan Allah Taala menyuruh kita membaca Al-Quran sebagai satu panduan dan dalam kehidupan kita, hudan lil muttaqin. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu menjadikan rumah kamu sebagai tanah perkuburan. Sunyi, tak ada bunyi apa-apa. Sesungguhnya syaitan itu akan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Jadi dalam manusia hadis ini jelas kepada kita, baca surah Baqarah, syaitan out, tak ada. Dalam riwayat Ibn Mas'ud kata Nabi SAW, inna syaitana idza sami'a surat al-Baqarah tuqra'u fi baitin kharaja minhu. Syaitan bila dia dengar surah al-Baqarah dibaca dalam rumah, syaitan akan lari, keluar daripada rumah tersebut. Dalam satu riwayat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, cerita menarik, cerita masyhur, orang selalu story benda ni. Ada satu tempat kering, pengeringan kurma di rumahnya. Satu hari dia tengok kurma dia kurang. Siapa pula makan kurma aku ni? Jadi dia pun mengintailah setiap hari, mengintai. Rupa-rupanya dia tengok macam seekor binatang yang sebesar anak yang baru balik. Begitulah. Anak baru balik kan, besar tu binatang tu. Dia berkata, engkau ni jin ke ataupun manusia? Kan, ni memang Siri bercakap dengan jin ni. Kan? Dia kata, aku adalah jin. Aku jin. Datang. Dan riwayat ini, jin tersebut mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, telah sampai kepada kami berita yang engkau suka bersedekah. Jadi aku ingin mendapat sebahagian daripada makanan yang engkau nak sedekahkan tu. Jadi jangan pula orang yang lepas ni dengar dia suka berzakat, suka bersedekah, jadi tak jadi pula lepas ni. Takut jin datang rumah dia, nak minta makanan dia pula kan. Ni sebab apa? Dia ada dua sebab. Pertama sekali, setengah-setengah orang dulu-dulu kata, kalau binatang-binatang suka datang rumah kita tu macam dia nak menumpang kebaikan orang di dalam rumah. Tetapi kalau dalam bab setan ni, dia nak kurangkan kita bersedekah. Sebab tu dia makan. Nampak tak? Dia seboleh-bolehnya, dalam sekelip paling lekeh dia boleh kurangkan kita punya ketaatan tu, dia akan buat.
Itulah perangai syaitan. Jadi dia kata aku nak ambil sikit lah. Yang kau nak sedekah tu aku nak ambil sikit. Jadi dia nak kurangkan portion sedekah Ubay bin Ka'ab. Faman ladzi yujiruna minkum? Ubay tanya. So apa yang perlu kami buat untuk kami ni berlindung daripada kamu? Lalu dia kata hadhil ayatu ayatul kursi. Dia kata ni ayat kursi. Summa kamu baca. Syaitan aja. Okey, summa qada Ubay ila Nabi SAW fa akhbarahu fa qala Nabi SAW sadaqal khabith. Kemudian dia pergi jumpa Nabi. Mestilah gabra, takkanlah tak gabra kot. Jumpa Nabi SAW, dicerita everything. Nabi kata benar jin tersebut. Benar yang buruk itu. Maksudnya ini antara benda lah, benda yang jin ajar kita sendiri. Syaitan ajar kita. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'ami qala syaitan la mabita lakum wa la ansha'a wa idza dakhala falam yudhkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Bila kamu masuk dalam rumah kamu baca basmalah, syaitan kata tak ada tempat tidur, tak ada tempat menginap, tak ada dinner. Malam ni off. Okey, bila masuk tak baca bismillah, malam ni kita on. Hotel dibuka untuk kita. So ini cerita dia. Rumah yang dibacakan sentiasa kita baca Quran, Al-Baqarah, surah-surah lain. Boleh tak kita subcon? Apa maksud? Buka ni je, buka YouTube je. Subcon dia kurang sikit lah. Kalau boleh yang terbaik. Tak apalah, yang tak tahu baca langsung, tak apalah subcon. Tapi apa-apa hal pun kita baca sendiri itu adalah lebih baik. Dan yang penting jangan kita sunyikan langsung. Quran tak ada, semayang pun tak ada. Maksudnya, banyakkan juga salat-salat sunat dalam rumah. Semoga itu akan memelihara dan membagari rumah kita, insya-Allah. Mana kata baca Quran dan juga solat sunat, kita akan memeriahkan rumah kita dengan cahaya-cahaya keimanan dan menyekat syaitan untuk masuk ke rumah kita. Ustaz, kita nak bicarakan lagi mengenai isunya sekatan syaitan ni. Cuma kita nak berehat seketika. Sahabat penonton, jangan ke mana-mana. Biasakan diri dengan norma baru, dakwah biar Tanya Ustaz sampaikan. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Sudah sejam kita bersara langsung. Terima kasih buat sahabat penonton yang masih setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Dan buat baru yang bersama kita pada pagi ini, kita dengan tajuk kita sekatan untuk syaitan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Usni Abdul Rahman. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Sebab apa? Kita masih lagi bicarakan mengenai isu-isu bagaimana kita nak menyekat untuk syaitan daripada memasuki pintu-pintu dalam jiwa kita. InsyaAllah. Ustaz, tadi sahabat penonton kita semua tertanya-tanya. Bagaimana tadi Ustaz disebut ada seorang lelaki ini di penjara dan dia terselamat daripada zina. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Ada satu kisah yang berlaku. Ini disebut oleh Imam Ibn Qayyim. Imam Ibn Qayyim sebut dia punya kategori-kategori lah. Kategori-kategori bagaimana pintu syaitan itu ada 7 pintu boleh masuk kepada manusia. Pintu yang pertama al-kufru billah. Kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling senang lah. Iaitu orang yang jahil tentang hakikat ibadat dan juga jahil tentang hakikat akidah, maka dia lebih senang dipengaruhi oleh syaitan. Yang kedua disebut kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Kalau syaitan gagal untuk mengkufurkan kita, dia pergi jalan nombor 2. Dia pergi jalan bid'ah. Okey, nombor 3, syaitan akan cuba untuk kita buat benda dosa-dosa yang besar. Okey, pernah berlaku dalam satu tempoh ketika mana kejatuhan Saidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi di bawah Saidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ni dia jatuh bawah tawanan Kaisar Rom, kan? Dan Kaisar Rom ni, Caesar ni cakap kat dia, "Okey, kita kau tim. Kau nak apa? Kau nak pangkat, harta, wanita, takhta." Macam itulah. Okey, aku boleh lepas kat kamu. Dan kamu jangan nilah, kamu tarik balik
perjuangan kamu. Maknanya untuk dia gugur daripada perjuangan. Lalu dia kata dia tak nak. Lalu dia penjarakan Sayyidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ni. Dia penjarakan dan dia kata, ini dia cakap je tak nak. Malam ni kita kasih perempuan baik punya. Masuk dalam penjara dia. Baik, pada malam itu dimasukkan seorang perempuan yang sangat cantik dan kata Kaisar, dia kata in zana biha in kasarat hiddat imanihi fayusahil alaina akhdhu ma nurid minhu. Kalau dia berzina, simple senang kita. Nampak? Ini ujian untuk pimpinan. Nampak dia punya memang daripada dulu orang main benda ni. Okey. Falamma fa'ala Qaisar bi wasiyatil qasis ma kana min Sayyidina Abdullah illa an aghmada 'ainaihi wa a'rada 'anha hatta as-sabah. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dia kata apa? Dia pada malam tu dia tak buka langsung mata dia dan dia tak paling langsung ke perempuan tu. Buat tak tahu. Dia memang duduk diam je. Tak buat apa langsung. Perempuan datang lah macam mana dia buat tak tahu je. Buat dak, buat dono je. Dia pejam mata dia rapat-rapat. Falamma fatahu 'alaiha, bila mana dibuka pintu keesokan harinya, wajadum imra'ah taqulu syi'ran min ajami ma ra'at. Orang perempuan tu bersyair. Dia kata apa? Dia kata adkhaltumuni ala basharin am adkhaltumuni ala hajar. Apakah kamu memasukkan aku dengan lelaki ataupun manusia, ataupun kamu masuk aku suruh jumpa batu ke? Maknanya batu ni bukan orang. Maksudnya begitu. Wallahi mundu dakhaltu alaihi ma rafa'a fil basar wa ma adhunnuhu yadri untha ana am zakar fala hilla li hadzal bab. Maknanya dia kata apa? Dia kata aku masuk semalam ni langsung dia tak tengok pandang sikit pun tak. Tak perhati langsung aku. Dan aku tak tahu dia ni tahu tak aku ni perempuan ke lelaki, tak tahu. Dia tension. Ya, jadi tak dapat nak goda dan sebagainya. Maka ini satu kisah yang cukup menarik, di mana kalau tak boleh nak, syaitan ni dia akan goda kita untuk buat dosa besar. Jadi kalau dah jadi, dia berjaya lah. Itu cerita dia. Kemudian pintu yang keempat iaitu kita kalau dah tak boleh buat dosa besar, dia akan bagi level macam tadi kan. Kita tengok yang tadi syaitan ganggu rumah Ubay bin Ka'ab tadi. Dia akan bagi level paling tinggi sekali kufur. Nombor lepas kufur bid'ah tak jalan juga. Tak boleh ni, pergi buat dosa besar. Dosa besar tak jalan, pergi dosa kecil. Okey, pergi dosa kecil. Yang kelima, dosa kecil pun tak jalan. Oh, ni orang soleh ni, orang taat, orang baik, orang cantik ni. Pergi kepada benda-benda yang mubah. Disebut syaitan sentiasa melalaikan kita untuk melakukan perkara-perkara yang harus, perkara mubah ni, sehingga kita lupa perkara-perkara yang penting, yang wajib. Jadi kita dia kacau kat situ pula. Kemudian contoh apa hari ni orang sibuk TikTok, benda boleh mubah kan, tapi dia lalai lah dekat situ. Benda-benda yang ni bukan TikTok je lah, benda-benda lain pun lalai dengan media sosial, lalai dengan macam-macam jenis kelalaian. Alhaakumut takasur, takasur zaman moden, bukan lagi dari sudut sekarang ni kalau banyak like maknanya banyak duit kan, banyak subscribers maksudnya banyak duit. Maka takasur zaman moden itu sudah berkembang. Maknanya kelalaian itu sudah berkembang. Wallahu a'lam. Nanti kita sembang lagi dua. Jadi apabila Ustaz cerita tadi, saya tertarik dengan Hudzafah Ustaz. Hudzafah. Bila mana dia memejamkan mata. Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah. Dia memejamkan matanya daripada tergoda dengan wanita. Itu satu tips untuk orang lelaki, pejamkan mata daripada tergoda. Ustaz, kita nak ambil satu soalan daripada pemanggil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Encik saya daripada Lepinar. Ya, tuan teruskan dengan soalan. Ustaz dan juga Dai. Ya. Soalan saya, adakah hati itu menjadi lubuk kepada syaitan mendiami di dalamnya di atas kekosongan daripada tanpa zikrullah dan juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Adakah punca syaitan mendiami dalam hati seorang manusia itu tersebut? Boleh Ustaz bagi pencerahan? Baik. Itu saja soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ilyas atas soalan yang diberikan. Soalannya mudah Ustaz. Untuk kita faham, soalannya adalah hati ni. Sekiranya hati kosong tanpa zikir dan sebagainya, adakah itu lubuk utama untuk syaitan masuk ke dalam jiwa kita? Silakan Ustaz. Baik, banyak disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam Qutul Qulub, dalam tulisan-tulisan Imam Ibn Qayyim. Imam Ibn Qayyim pernah sebut, hati itu adalah raja. Dia raja kepada semua benda. Kalau hati itu dia hati itu kosong, maka yang akan duduk dalam hati itu adalah syaitan. Dan syaitan akan kontrol tubuh badan kita. Dia bawa daripada hati. Tapi kalau hati itu terisi dengan taqwa, terisi dengan iman, maka tidak ada tempat untuk syaitan mengarahkan tubuh badannya untuk melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Itu kata-kata Imam Ibn Qayyim. Bila kita sebut tentang masalah hati, Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sesungguhnya syaitan suka untuk kamu semua ini berkelahi, bergaduh, bermusuhan. Fataqa'u syahna' bainal muslimin. Berlakunya permusuhan, pergaduhan, perbalahan yang tidak henti-henti dari kalangan orang Islam. Sama ada dari kalangan sahabat handai, ikhwah dan sebagainya, semuanya akan berpecah belah. Jadi pecah belah ni mana tempat duduk dia? Hati. Jadi bila manusia pecah hati dia, habis. Kita tak boleh lagi nak bersatu dalam keadaan yang baik. Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fi tahrish bainahum. Akhrajahul Muslim. Syaitan dah bosan dah orang nak suruh orang sembah dia, tapi syaitan hanya ganggu siapa? Ganggu hati. Jadi syaitan masuk hati, merosakkan kita. Jadi benar, hati adalah tempat yang paling kalau dapat syaitan dapat kontrol hati, itu adalah dia panggil trofi paling hebat untuk syaitan. Wallahualam. Baik. Maknanya kata penjagaan hati ni bukan saja untuk syaitan saja, pelbagai, sebab hati ni raja Ustaz dalam jiwa kita. Ustaz, satu lagi soalan yang menarik daripada Facebook, daripada Sarimah binti Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu bapa yang marah anak sampai panggil anak sendiri anak syaitan, apakah yang menjadi satu doa menyebabkan anak itu berperangai syaitan Ustaz? Lahar Yoi, Tasik Gelugur. Soalan yang bagus. Kadang-kadang marah sampai panggil anak tu syaitan. Macam mana Ustaz? Silakan. Sebenarnya apa-apa sahaja, ialah kalau kita sebut tentang keburukan tu, biasanya kalau keburukan itu tidak diniatkan, maka keburukan itu tidak diambil. Tapi saya teringat sebenarnya banyaklah kisah-kisah yang menyebutkan tentang bercakap benda baik ni. Wal kalimut thayyibu yarfa'u. Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat perkataan yang baik-baik ni. Khawatir Allah angkat perkataan yang baik, yang buruk pun Allah angkat. Tapi ini bukan semata-mata perasaan tu dah jadi doa. Cakap aja tak semesti, tak, not simply. Tetapi kalau banyak kali begitu, maknanya diulang, dia sebenarnya memberi kesan kepada mental. Jadi bila kita cakap dia syaitan, dia pun dah faham syaitan ni benda buruk. So dah, mak bapak aku bercakap aku syaitan je lah. Jadi secara simpelnya begitu dia punya psikologi. Bila mak bapak benda kata syaitan, manusia paling dia berlindung, paling dia sayang, paling dia rasa sepatutnya jaga diri dia dan sebagainya, cakap dia syaitan. Jadi maknanya dah tak ada, dah habislah harapan. Itu dari sudut psikologi. Mudah cerita, jangan pergi lagi bab doa, jangan pergi lagi bab Tuhan nak ambil tu. Saya teringat kisah seorang Imam Mekah, kalau tak salah saya, Syekh Khalid Al-Ghamidi. Dia, mak dia waktu dia kecil-kecil, dia kata aku kecil-kecil nakal. Ini mak aku ni selalu cakap je lah, kamu ni nakal lah kamu ni, buah lah kamu ni, macam tu lah lebih kurang. Kamu ni tak kerti nak duduk diam. Besar esok nak jadi imam Mekah ke? Nak jadi imam Masjidil Haram? Dia ulang. Besar betul jadi imam Masjidil Haram. Okay? Dan saya teringat satu pengalaman yang diceritakan oleh guru kami dan juga sahabat kami, Dr. yang berbahagia Sahibul Samahah, Sahibul Fadilah, Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani, Dr. Abdul Basit. Dia cerita ada sekali tu dia bawa
anak-anak dia, nak bawa anak-anak dia pergi ke Kaabah sebab tengok keadaan Hajar Aswad kosong waktu tu. Jadi ada seorang anak dia ni tak nak pergi tu, dia budak kecil kan, dia kecil, Allah tak nak gitulah, tak nak pergi. Bila sampai dekat Hajar Aswad, semua ahli keluarga boleh. Bila dia nak suruh anak dia tu, tiba-tiba yang polis tu kata, "Pak, tolakkan ke tepi." Jadi waktu tu Dr. Abdul Rashid dia kata, subhanallah, budak kecil pun engkau ambil kata-kata dia. Maksudnya macam itulah. Maknanya dia tak nak daripada bilik tadi tu, sampai situ tak cium je Hajar Aswad. Subhanallah. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, sebab wa inna minal bayani la sihra, kalau dengan perkataan, dengan penerangan, dengan kata-kata yang baik boleh menyihir manusia, begitu jugalah dengan kata-kata yang buruk, dia boleh memberi kesan. Baik, itu satu benda nasihat untuk saya dan juga kita semua. Jaga percakapan kita, sebab percakapan kita ni juga ada dia punya aura tersendiri, Ustaz. Ya. Ustaz, saya nak baca satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah sifat panas baran di dalam diri menjadi salah satu pintu untuk syaitan menguasai dan mengawal diri kita sehingga hilang pertimbangan, hingga berlaku pergaduhan di dalam rumah tangga dan pergaduhan sesama sendiri serta pembunuhan? Mohon pencerahan. Assalamualaikum, Taiping, Perak. Mana kata dia tanya, sifat panas baran, adakah itu salah satu punca syaitan boleh masuk dalam jiwa kita? Baik. Ustaz. Bila mana seseorang itu marah, syaitan akan bermain dengan kemarahannya. Macam kita kata tadi, arena-arena permainan syaitan ni banyak. Antara arena dia adalah marah. Itu dia paling suka sekali lah. Waktu kita tengah marah. Pada waktu itu, dia akan hilang kewarasannya. Dia hilang pertimbangan baik ataupun buruk. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam Sahihain daripada Sulaiman bin Surad radhiyallahu taala anhu, kuntu jalisan ma'an Nabi SAW. Aku satu hari duduk dengan Nabi SAW. Wa rajulani yastabani, maknanya datang dan dua orang ni yang gaduhlah, berkelahi. Fa ahaduma ahmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu. Seorang ni muka dah merah dah macam nak hilang pertimbangan lah, dah habis lah tu kan. Faqala Nabi SAW, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid, law qala a'udzu billahi minasyaitani la dhahaba. Aku tahu satu kalimah, kata Nabi SAW, kalau dia baca kalimah ni, hilang muka tu, rupa tu, dengan marah tu lah. Nabi kata, kalau dia baca, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kalau Nabi kata, kalau dia baca a'udzubillahi minasyaitan, akan pergi semua marah dia tu. Pergi semua. Faqalu inna Nabi SAW qala ta'awudz billahi minasyaitan. Faqala wa hal bi junun. Dia tanya, aku gila ke? Dia tanya kan. Fa'ala al-muslim an yamlika nafsahu 'inda al-ghadab, lama thabata fi sahihain an Nabi SAW qala laysa ash-shadid bis-sur'ati wa innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ini Nabi sambung hadis lah. Nabi kata, bukanlah kehebatan, kekuatan ataupun orang kata apa, power tu dengan marah, dengan tunjuk kata engkau ada power, tetapi kekuatan itu sebenarnya adalah orang yang mampu memiliki jiwanya, memiliki dirinya ketika mana dia marah. Maksudnya dia mampu tahan diri dia. So banyaklah wal kazimin al-ghais, Allah Taala sebut pujian kepada orang yang menahan marah. Begitu juga dalam satu hadis disebutkan, hadis ini hadis dhaif, tetapi ada syawahid yang boleh mengukuhkan bila mana seorang itu man katama ghaidan fa huwa yastati'u an yunafidhahu khayyarallahu bainal khalaiq, aqamahu Allah bainal khalaiq. Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu tahan marah, sedangkan dia boleh marah, dia akan didudukkan di hadapan makhluk seluruhnya dan dia bawa semua bidadari syurga. Pilih mana nak. Allah kata. Hebat. Maksudnya itulah, bila kemarahan dia menjadi medan dan lapangan untuk syaitan bermaharalela dalam diri kita. Mana kata bila mana kita dalam keadaan marah ni, Ustaz kata tadi, kita sebut ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syaitan rasa marah tu semua akan hilang. Tips dia mudah je, tapi kadang-kadang nak amal tu, Masya Allah, punyalah susah. Ustaz dan juga sahabat penonton, kita di TV3 akan berakhir di sini. Tapi jangan risau, kita ada berbaki lagi setengah jam untuk kita bicarakan mengenai sekatan untuk syaitan ini.
Saudara sahabat semua, waspadalah dengan bisikan syaitan kerana kita sedia maklum syaitan adalah musuh kita yang nyata. Jadi insya-Allah kita akan bersambung perbincangan kita di TV9. Kita akan berhenti di sini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi dengan tajuk perbincangan kita, sekatan untuk syaitan. Dengan Al-Fadhil kita Ustaz Husni Abdul Rahman. Sudah tentu daripada awal tadi 6.30 pagi sehinggalah pukul 8 tadi Ustaz, dah banyak kita bicarakan mengenai isunya syaitan, keluarga syaitan, bagaimana kita nak sekat syaitan, pandangan-pandangan imam dan sebagainya. Tapi Ustaz, saya nak bacakan satu bingkisan. Tadi semasa kita mula-mula, kita start tadi, kita mula tadi tanya Ustaz, ada titipan doa yang telah dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Radhi yang mana meminta untuk Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada syaitan. Ya. Dan saya teringat sebuah ayat Al-Quran daripada surah As-Sad ayat 76 bermaksud, aku lebih baik daripadanya kerana engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Bongkaknya syaitan, takburnya syaitan, daripada orang kata apa, nak mendatangkan dirinya tu rasa lebih hebat daripada orang yang lain. Mana kata daripada makhluk-makhluk yang lain. Ustaz, benda ni yang menjadi belenggu kita umat Islam sampai hari ini, dan kita sendiri kadang-kadang ada rasa takbur tu. Ya. Ustaz, saya nak bacakan satu soalan. Sekiranya syaitan ni cukup hebat, cukup hebat. Soalan daripada Jelebok Kala Lipit. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i dan semua kru TV3 dan TV9. Soalan saya, sesungguhnya tempat syaitan di akhirat nanti adalah di neraka. Adakah syaitan akan merasa siksaan api neraka nanti sedangkan mereka sendiri dicipta pada api? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Syaitan yang kata dia takbur dan sebagainya akhirnya dimasukkan dalam api neraka. Adakah dia akan rasa sakit Ustaz? Silakan. Okey. Beginilah, soalan macam ni sebenarnya soalan yang bukan saya kata tak wajar ditanya. Okey, saya dengan siapa nama tadi, Jelebor ke siapa-siapalah. Saya dengan Da'i lah. Cuba kalau saya tampar Da'i sekarang. Da'i rasa sakit ke Da'i rasa apa? Sakit. Ni sekarang ni kulit kan. Kenapa kulit dengan kulit pun rasa sakit? Jadi soalan macam ni ialah bukanlah soalan yang dia boleh tanya, tapi bukanlah sesuatu yang pelik untuk kita heran mengapa sesuatu yang dicipta daripada asal yang sama tidak boleh menyakiti. Kalau manusia boleh menyakiti manusia, kalau haiwan boleh menyakiti haiwan, sudah tentu api boleh menyakiti yang diperbuat daripada api. Dan api yang dijadikan syaitan ini tak sama dengan api neraka, dia punya level dia. Jadi kita kena fahamlah kat situ. Bahan bakarnya yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bahan bakarnya adalah terdiri daripada jin dan manusia dan juga orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi no doubt memang syaitan akan terasa sakit. Itu perkara yang hanya badihi, bersifat terlalu mudah untuk kita fahami. Seumpama kalau kita menampar manusia yang lain, confirm lah kita rasa sakit. Ataupun kita tak usah tampar orang lain lah, cubit. Cubit. Buat diri sendiri pun sakit. Buat diri sendiri pun sakit lah. Ustaz, bila mana kita cerita mengenai syaitan ni Ustaz, kita selain daripada dia menghasut dan sebagainya, apa perangai ataupun modus operandi syaitan ni Ustaz? Silakan. Baik. Perangai syaitan ni, dia nombor satu, dia sebenarnya dia tak ada geng. Dia punya grup WhatsApp tak ramai. Okey. Semua live group. Semua live group. Ya ayuhan nas,
inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kat sini ujung kat sini Allah Taala kata innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya syaitan ini dia mengumpul dia punya klik dia punya grup dia. Dia punya tentera-tenteranya liyakunu min ashabis sa'ir untuk menjadi sama-sama ahli neraka. Jadi bila dah jadi ahli neraka, yang ni orang tak tahu ni. Syaitan akan cakap apa? Wa qala syaitan lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma kana li 'alaikum min sultan illa da'utukum fastajabtum li. Syaitan berhujah dengan kita. Syaitan kata apa? Bila mana Allah Ta'ala dah tentu semua orang masuk neraka, syaitan pun cakap, Allah dah janjikan kat kamu dengan janji kebenarannya. Dan aku pun janji juga. Tapi aku langgar janji aku, kata syaitan. Dan aku ni sebenarnya tak ada kuasa pun atas kamu. Kecuali kamu yang mengikut aku. Bila kamu ikut aku, maka ketika itulah aku berkuasa di atas kamu. Illa da'autukum, kecuali aku mengajak kamu dan kamu jawab aku ajak, kamu join aku. Okey, fala talumuni, sekarang kamu jangan maki aku lah, walumu anfusakum, cercalah dirimu sendiri. Wama ana bimusrihikum wama antum bimusrihi, kata syaitan, ni aku I cannot save you, you cannot save me, kita sama-samalah duduk dalam neraka. Jadi ini perangai dia. Lagi satu perangai dia, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ni sentiasa menjanjikan kamu dengan kefakiran. Soal sedekah, soal derma, nanti habis duit. Bagi buat apa, orang malas dia tu kerja tu. Macam itulah. Wa ya'murukum bil fahsya. Fahsya dekat sini setengah-setengah ulama menyebutkan al-bukhl. Maksudnya keburukan, kebakhilan. Wallahu ya'idukum maghfirah. Kemudian apa lagi? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Mereka syaitan sentiasa berjanji dan menyebabkan mereka suka berangan-angan. Suka menangguh-nangguh kerja. Dan tidaklah janji syaitan itu kecuali penipuan semata-mata. Kata Allah Ta'ala dalam surah Nisa ayat 120. Jadi syaitan ni suka tangguh, suka panjangkan angan-angan, suka tambahkan masa. Syaitan lah perangai dia. Jadi kita dah faham part-part ni. Bila nak semayang, syaitan akan datang. Kata satu orang ulama, Ahnaf bin Qis, dia kata apa? Radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, kalau syaitan datang untuk ganggu kita tengah solat, kamu ni tak khusyuk nanti, kamu ni riak. Kamu cakap, tak apa, aku panjangkan lagi solat aku. Lawan. Maksudnya, syaitan dia memang begitu. Bila kita dah tahu dia punya PL, kita boleh detect lah dekat mana tempat untuk kita jauhkan daripada dia. Wallahualam. Ustaz, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, kita nak tahu masa hadapan. Tapi Allah SWT ada rekodkan benda-benda masa hadapan ni, apa syaitan akan kata kepada kita. Takkanlah kita nak ambil benda ni satu benda yang sia-sia. Jadi kita ambil dan cuba kita amalkan dan kita cuba ubah masa hadapan kita. Kita tak nak jadi berlaku apa yang Allah katakan. Ustaz, kita nak baca satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum, Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, benarkah sekiranya azab berkumandang, syaitan akan lari lintang pukang dan akan masuk ke dalam tandas dan kita tidak digalakkan untuk masuk ke tandas pada ketika itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, Da'i dan Ustaz, Syuhada Johor Bahru. Benda ni selalu bermain di minda masyarakat kita. Apabila azan, syaitan akan lari di tandas dan juga pada ketika itu kita jangan masuk tandas. Takut masuk sama-sama dengan syaitan. Pendapat Ustaz? Baik. Pertamanya dalam hadis jelas Nabi SAW menggambarkan kebencian syaitan terhadap laungan azan. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Idza nudiya bil adhani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'u al-adhan fa idza qudiya al-adhan aqbala fa idza thuwiba biha adbara fa idza qudiya at-tathwibu aqbala yakhturu bainal mar'i." Apa maksudnya? Bila azan dikumandangkan, dah nak itu dah tu. Maka syaitan berpaling puasa. Maka syaitan berpaling. Dia tak nak. Sambil berlari lintang pukang dalam keadaan membuang angin. Terkentut-kentutlah. Gitu kan. Hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Sebab apa? Sebab dia nak
okey, sebab apa dia buat gitu? Ada sebab dia. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, dia lari balik. Apabila iqamah selesai, dia pun datang balik. Dia akan melintas seseorang di antara safnya dan juga nafsunya. Apa nama tu? Ini menunjukkan dalam Ibn Rajab menyatakan ini menunjukkan keutamaan azan dan syaitan akan lari daripada mendengar azan. Jadi kenapa Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad dalam Syarah Hisnul Muslim dia kata apa? Dia kata kenapa syaitan begitu? Sebab apa? Ketakutan dia dan ketegangan dia membuat sendi jadi kendur sehingga seseorang yang takut tak boleh nak kontrol diri dia. Macam itulah syaitan. Dan dia keluarkan suara bunyi itu sebab dia tak nak dengar bunyi azan. Dan dia larilah ke mana-mana tempat. Antara tempat yang memang disukai oleh syaitan adalah tandas dan tempat-tempat kotor sebagaimana yang disebut dalam satu hadis yang lain daripada Zaid bin Adham bahawasanya Nabi SAW bersabda yang mafhumnya bilik air ini ada mengandungi jin, tempat tandas lah. Bila seorang kamu ke tandas, hendaklah dia berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Maknanya baca doa masuk tandas. Jadi, mungkin boleh kita kaitkan bila syaitan ni lari ke bilik air dan sebagainya. Sebab tempat yang memang dia suka kan, dan dia akan datang balik. Jadi kalau dalam bilik air itu pun masih bunyi juga azan, dengar juga azan, dia akan lari juga ke tempat lain. Jadi kalau contohlah waktu tu kita dah tak tahan sangat, janganlah pula tunggu sampai dah habis azan. Sekarang dekat situ jugalah kita terbuang air. Boleh masuk bilik air, tak ada larangan, tak ada apa. Tidak ada larangan secara khusus, cuma kita boleh ambil manfaat dan ambil faham bahawasanya tempat yang disukai oleh syaitan adalah tempat bilik air dan juga pasar-pasar. Sebab tu ada doa masuk pasar. Nak masuk pasar pun ada doa, bukan main masuk je. Yalah, dan kita juga yang sekarang ni kalau kita tengok orang suruh social distancing. Tengok dekat pasar macam tak ada social, tak distancing. Bersosial aja cerita dia. Jadi kita pun pening kepala. Jadi begitulah pada pandangan saya, tidak semestinya tak boleh masuk. Tetapi sekiranya wajar dijauhi, elok dijauhi. Wallahu a'lam. Ustaz, saya tertanya-tanya Ustaz. Banyak benda yang kita tertanya sebenarnya. Cuma kalau kita beribadah sedikit, kita ni akan rasa malas. Kita cakap, syaitan akan cakap kita malas. Kalau kita buat banyak, kita rasa riak. Jadi bagaimana? Tapi sebelum tu kita berehat seketika Ustaz, insya-Allah. Jadi sahabat penonton, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, biasakan dengan norma baru. Biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tayalah Ustaz, titipan doa biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi dengan tajuk kita, sekatan untuk syaitan, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Husni Abdul Rahman. Sahabat penonton semua, kita dalam pembicaraan mengenai isunya sekatan untuk syaitan ini, Al-Fadhil Ustaz sudah memberikan kita beberapa garis panduan bagaimana kita nak menyekat syaitan untuk masuk ke dalam jiwa kita, dan juga beberapa kisah yang kita boleh ambil sebagai tauladan. Ustaz, tadi sebelum kita berehat, saya ada tanyakan satu soalan kepada Ustaz. Bila mana kita ni tengah nak beribadah, syaitan akan hasut kita supaya kita ni akan rasa malas lah. Tapi bila mana kita cuba kuatkan diri, dah banyak pula, rasa hebat pula, rasa riak pula. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, dalam satu kata-kata oleh Imam Ibnul Jauzi sendiri, dia kata wa kam min azimin ala al-jiddi sawwafahu fala rubbama azama al-faqihu ala i'dadi darsihi faqala istarih sa'atan wa ma zala asy-syaitanu yuhabbibu al-kasla wa yusawwifu al-amala ولا ربما دخل الشيطان على العابد يريد الصلاة في الليل فيقول له ما زال وقت الليل طويلا حتى يأتي الصبح وهو ما صلى.
Apa dia kata Ibnu Jauzi? Berapa ramai orang yang berazam untuk melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, tetapi syaitanlah yang melengah-lengahkannya. Syaitanlah yang bagi tahu kata lah lepak relax dulu, lambat lagi, deadline lama lagi kan. Kan. Fala rubbama azama al-faqih. Kadang-kadang orang yang faqih dia berazam untuk menyediakan pengajian dia. Kan. Berazam mula-mula kata nak buat nota pukul sekian. Sekejap lagi kejap lagi lah. Nak on air lambat lagi. Kan. Nak kuliah lepas maghrib kan. Alah lepas asar lah buat kerja kan. Nampak. Jadi perangai begitu. Faqala istarih sa'atan. Ni syaitan akan kata rehatlah dulu sekejap. Wa mazala syaitan yuhabbibul kasla, dan syaitan ni akan sentiasa menjadikan kita ni suka kepada kemalasan dan menangguhkan sesuatu pekerjaan. Dan syaitan juga akan masuk ke dalam seorang abid, orang ahli ibadah yang nak solat pada malam hari, tetapi dia akan kata panjang lagi waktu, tidur dulu. Panjang lagi waktu, tidur dulu. Sehinggalah subuh tiba dan dia tidak pun solat walau satu rakaat. Jadi untuk imbang, maknanya macam tadilah yang kita kata, bukan Ahnaf bin Qais, salah saya, Al-Harith bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, "Idza ataka syaitan wa anta tusalli faqala anta mura'in fazidha tawilan." Kalau kamu rasa kamu tengah semayang dan syaitan datang kepada kamu. Syaitan datang ni, faqala anta mura'in, kau riak ni. Nampak tadi kan? Tadi mula-mula malas, ini riak ni. Fazidha tawilan. Panjangkan sikit solat tu. Maknanya sehingga kita jadi kata Zunnun Al-Misri, aku didik nafsu aku sehingga nafsu aku daripada liar mentaati Allah kepada jinak mentaati Allah. Mana susah tu nak didik tu kan. Jadi bila kita berada di persimpangan antara kemalasan dan kerajinan, rajinlah. Antara kerajinan dan menunjuk, lebihkan rajin lagi. Sebab dengan kelebihan itu kita tambah tu, contoh kita baca kan tarawih kan, baca. Mula-mula baca, baca separuh muka je lah. Lepas tu, panjangnya bagus ke ni? Panjang sikit. Datang syaitan. Datang ganggu. Oh, panjang. Oh, power dah tu, dah panjang dah tu. Tak apa, panjang lagi. Panjang lagi sebab apa? Sebab kita nak kata, aku nak lagi baca kalam Tuhan, engkau dah suruh aku berhenti. Maknanya, begitu. Maknanya kita lawan balik dengan kita memberi satu nilai positif kepada diri kita tentang apa yang kita buat. Sebab dengan kita lebih baik kita lelah melakukan ibadah daripada kita lelah melakukan maksiat. Bermakna berbaki lagi 3-4 malam tarawih ni bolehlah 1 rakaat 7 juz Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Itu kuat benar syaitan. Kuat benar. Okay, Ustaz, saya nak baca satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Fauziatun Mat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 26 Ramadan. Ustaz dan Dai serta kru-kru, semoga sentiasa dalam rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, dalam kehidupan ini adakah sebenarnya kita melawan segala dugaan syaitan pada hati kita, atau kita sebenarnya melawan hawa nafsu kita sendiri dalam kehidupan seharian kita? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. Soalan yang bagus. Sebenarnya dalam kehidupan ini kita lawan syaitan ke lawan hawa nafsu kita sendiri Ustaz? Okay. Silakan. Yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut, memang Allah kata syaitan ini, Allah kata apa? Dia memang adukum fatakhiduhu aduwa. Syaitan ni memang musuh kamu dan ambillah dia sebagai musuh. Memang Tuhan kata musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fatakhiduhu aduwa. Syaitan ni bagi kamu musuh. Memang kamu kena musuhi dia. Itu nombor satu. Nak kena musuh ni tak kalah buat baik. Musuh kita lawanlah kan. Kemudian nombor dua, memang betul. Kita sebenarnya berlawan dan berperang dengan kedua-duanya. Kita berlawan dengan syaitan dan kita juga berlawan dengan hawa nafsu. Setelah tu muhlikat, kata Nabi, ada 3 benda yang menjahanamkan, yang membinasakan. Apa dia? Syuhun muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Atau kama sallallahu alaihi wasallam. Kedekut yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan juga seseorang itu bangga dan juga dia i'jab akan diri, takjub dengan diri sendiri. Jadi 3 benda yang akan membinasakan. Jadi kita sebenarnya memang berhadapan dengan kedua-dua musuh ini, hawa nafsu kita.
hawa nafsu ni setengah orang selalu memberi konotasi negatif kepada hawa nafsu sebenarnya. Hawa nafsu ni sebab tu Allah Taala berikan dia kepada manusia, bekalkan. Sebab kalau tak ada hawa nafsu, kita nak buka puasa pun tak nak makan apa. Tengok ada semua kan, katira ada, lepas tu mentabak ada, roti apa nama johan. Pagi lagi Ustaz, pagi. Yalah, macam-macam ada kan. Macam-macam ada. Dia tak nafsu, dia tengok. Dia tak makan. Yang tak ada faedah. Jadi membazir sebagainya. Okay. Jadi contoh. Kemudian dia tak bernafsu untuk dia berkahwin, tak ada nafsu sebagainya. Nafsu ada tempat dia. Contoh, dia bernafsu untuk membaca kitab. Memang nafsu juga. Maknanya bersungguh-sungguh kan. Dia bernafsu dalam menuntut ilmu. Dia bernafsu dalam memberikan pendidikan, memberikan pengajaran. Jadi kena ada channel yang terbaik untuk menggunakan hawa, bukan hawa ni mengikut tanpa berfikir, tanpa ilmu dan sebagainya, tetapi menggunakan nafsu kita bukan sekadar kepada syahwat yang buruk, tetapi kepada keinginan-keinginan yang baik. Mana kata syaitan sudah tentu adalah musuh kita, cuma nafsu ada tempat yang perlu kita salurkan dengan tepat. Ya. Ustaz, satu soalan lagi daripada Facebook, Rohaini Abdul Rahim. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan kru-kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syaitan banyak dan bermacam-macam nama. Syaitan juga boleh lesap dengan doa dan Al-Quran seketika di sekeliling kita, anak-anak dan di mana sahaja. Tapi soalan saya, bagaimana kita nak bentengkan syaitan di dalam diri kita selain membaca doa, membaca Al-Quran? Terima kasih Ustaz. Selain daripada soalannya agak keliru sikit. Bagaimana kita nak bentengkan diri kita selain daripada membaca doa dan juga membaca Al-Quran? Silakan Ustaz. Ya, sebenarnya memang tak ada benda lain lah. Baca doa, zikrullah, baca Quran, selawat Nabi. Ini je lah kita punya senjata. Tapi ada satu panduan daripada Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Man arada minkum bahbubatal jannah. Dia kata, falyulzimil jama'ah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'a ithnaini ab'ad. Kata Nabi SAW satu hadis, siapa-siapa yang mengkehendaki satu tempat di tengah-tengah taman syurga. Maknanya dalam taman syurga tu ada satu tempat tengah-tengah. Maknanya dia panggil, kalau kita panggil centerpiece lah, centerpiece dalam syurga. Falyalzimil jama'ah. Hendaklah dia beriltizam dengan jamaah. Maksudnya duduk dalam kumpulan manusia lah. Okay. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa ma'a ithnain ab'ad. Sesungguhnya syaitan itu akan mudah dan juga sentiasa bersama dengan berseorangan. Orang tu kalau seorang, dan kalau orang tu berdua, syaitan tu lebih jauh daripada dia. Tapi berdua tu siapa? Laki-laki lah. Kalau berdua laki dengan perempuan, syaitan dekat juga yang tu. Okay, jadi ceritanya kita duduk dengan kelompok yang ramai. Sebab bila kita duduk dalam kelompok yang ramai, duduk dalam, contoh kita tak bersendirian. Kalau kita dalam keluarga, duduk sama-sama keluarga. Kalau kita dengan kawan-kawan, duduk sama kawan-kawan. Lebih-lebih lagi kawan-kawan yang baik, yang mengajak kita buat kebajikan. Jadi ruang kita tu terpelihara. Sebab dengan kawan-kawan, jalisus salih, kawan-kawan yang baik dengan ni. Jadi ini antara lain lah. Sebab kalau kita duduk seorang-seorang ni mudah sangat. Sebab tu dimakruhkan kita kalau pergi musafir pun seorang-seorang. Maknanya kena ada teman kalau boleh. Kan, berteman, jalan berdua lebih baik. Begitu. Kan? Ustaz, sebenarnya bila kita cerita mengenai sekatan untuk syaitan ni, banyak perkara yang kita nak tahu. Sebab apa benda ni, ya kita hari-hari kena benda ni. Ustaz, tapi masalahnya kita dah penghujung rancangan. Boleh tak Ustaz berikan sedikit kesimpulan ringkas untuk kita faham mengenai tajuk kita pada pagi ini? Silakan Ustaz. Baik, kesimpulannya Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Mu'minun ayat 57-61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati hum laha sabiqun. Allah bagi kita beberapa karakteristik untuk kita jauh daripada syaitan. Antaranya orang-orang yang memang betul-betul takut kepada Allah. Nombor satu. Nombor dua, orang-orang yang percaya akan tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Percaya ayat Quran. Percaya ayat Quran maksudnya kita beramal, kita baca, kita kaji, kita study dan sebagainya. Kemudian walladzina hum birabbihim la yusyrikun, tidak syirik kepada Allah. Ini orang syirik sangat mudah syaitan ini bersekongkol dengannya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang memberi apa yang kami berikan kepada mereka dalam keadaan hati mereka keluh kesah
mereka akan kembali kepada Allah. Maknanya orang yang selalu infak, orang yang selalu belanja. Dan yang last sekali, ulaika yusari'una fil akhir. Orang-orang yang sentiasa berlumba-lumba cepat nak buat kebajikan. Jadi ambil semua benda ni, insya-Allah moga-moga kita akan jauh daripada syaitan yang direjam. InsyaAllah itu kesimpulan ringkas yang Ustaz boleh berikan kepada kita untuk kita amalkan. Ustaz, mungkin sedikit doa Ustaz, silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada hasutan-hasutan syaitan dalam kehidupan kami. Ya Allah, jadikanlah kami ini suka akan keimanan, benci akan kekufuran dan jauh daripada segala bentuk kefasikan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan dalam beramal dan mentaati-Mu ya Allah. Bantulah kami yang lemah ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan khasnya pada penghujung Ramadan ini agar kami dapat memaksimalkan ketaatan sebaik mungkin dan kami akan keluar dari Ramadan ini dengan dosa yang diampuni ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Berkatilah kami, jauhkanlah kami, diri kami, keluarga kami, sahabat handai kami, guru-guru kami dan semua kaum muslimin, orang-orang yang kami kasihi daripada segala macam gangguan syaitan dan juga kuncu-kuncunya serta tentera-tenteranya, dan jauhkanlah kami daripada terpengaruh dan terperdaya dengan tipu daya syaitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga sahabat penonton yang sudi melihat Tanya Ustaz pada pagi ini. Saudara, dalam kehidupan kita ni tugas kita adalah untuk mencari redha Allah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan kita hentikan seketika perbincangan kita mengenai siapakah syaitan dan sebagainya, tapi fokus kepada ibadah kita. InsyaAllah dalam hidup ini kita sentiasa diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ingin melihat siapakah hamba-Nya yang betul-betul beriman, yang kekal bertakwa apabila saat ujian melanda. Jadi itulah yang akan dibincangkan esok bersama Al-Fadhil Ustaz Ervino Johari dengan Al-Fadhil Ustaz Da'i Hadari. Jadi insya-Allah sahabat penonton, saya dan juga Al-Fadhil Ustaz memohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terlebih bicara. Yang baik semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.